Okey Angah, untuk hari ni Acu nak mengimbau kenangan 17 tahun yang lepas, ya. 17 tahun yang lepas yang mana melahirkan anak yang pertama, dan padahal sebelum tu kita ni memang tidur memang cukup, ya. Yelah. Lebih 7 jam ibaratnya kan, tidur yang cukup. Once melahirkan anak pertama, menyebabkan macam terkejut juga badan ni Ngah. Ya, yang mana bila kita lahirkan anak yang mula-mula tu, bila kita ada baby, dalam proses berpantang tu rupa-rupanya kita ni tidur yang berkualiti tu agak terganggu. Ya, Betul. maknanya kita akan terbangun 2 jam sekali, lepas tu anak-anak menyusu, tukar lampin dan sebagainya. Pada mula-mula yang kejutan tersebut rasa penat jugalah, ya, untuk nak hadapi keadaan tersebut, ya. Jadi bila keadaan tu berlaku, dan kita pula bekerja, nak adjust, nak coping, nak sesuaikan dalam keadaan tu agak mencabar pada masa tersebut. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, Acu ni dah lepas. Cuma nak mengimbau dalam kalangan mak-mak yang memang tengah struggle dalam proses tersebut. Dan ya, Acu akui fasa tersebut sangat mencabar, ya. Dan Angah sefasa ni kita tak bercerita sangat cu. Ya. Betul tak? Fasa selepas tu, apa penjagaan terhadap ibu tu, kita tahu kena urut, kena ya, dan sebagainya. tapi sebenarnya benda yang macam ni, yang benda kecil-kecil macam ni kan, tidur kena cukup, kena rehat, makanan berkualiti, yang bernutrisi, semua tu. Mungkin kita boleh cakap tentang benda ni cu. Jadi sebelum tu selamat datang ke podcast Anak Beranak. Kita teruskan? Boleh? Okey. Jadi betul Angah, waktu sebenarnya kebanyakan lah kalau kita tengok buku-buku tentang motherhood ni, dia lebih kepada penjagaan bayi, macam mana nak jaga bayi dengan baik, fokus kepada macam mana nak bagi pemakanan yang awal untuk bayi, cara menyusu dan sebagainya. Terlalu sedikit buku yang fokus tentang macam mana nak jaga mak ni sebenarnya. Betul. Nak jaga mak. Jadi untuk hari ni kami ambil inisiatif untuk kita bincangkan macam mana lah kita ni nak jaga mak supaya sentiasa sejahtera, tapi kita fokus kepada tidur. Tidur tu yang penting. Yang tidur ni Angah rasa bukan sekadar selepas mak tu menjadi seorang mak, dia akan panjang lagi lah fasanya kan. Waktu berpantang tu of course dah dia akan tak cukup tidur. Kita memang tahu dia akan tak cukup tidur. Rasanya tak ada mak yang pantang tapi cukup tidur. Macam pelik jugalah rasanya kan. Betul. So biasanya mesti mak tu tak akan cukup tidur. Kalau kita tengok cu, antara puncanya lah kan kenapa mak-mak ni boleh tak cukup tidur. Angah rasa yang macam tadi Acu cakap tadi, larinya jadual ataupun bertambahnya tanggungjawab, adanya baby baru kan. So rutin harian tu dah berbeza. Dah berbeza. So dia mula nak kena adapt. Waktu ni memang confirm lah kita akan terganggu. Satu lagi, kalau anak kita tak sihat, itu berpanjangan. Bukan sekadar waktu dia baby je. Selepas tu bila anak tak sihat, kita pun mulalah dengan kita pun sekali tak dapat tidur. Betul. Asyik-asyik temperature anak. Letak lagi cold fever. Letak air pula. Sapu lagi lah segala kunyit lah apa benda tu kita akan sapu. Segala petua. Dekat kaki ada lemon lah. Apa yang kita tak buat. Okey, nama pun podcast Anak Beranak kan. Jadi memang kita adalah ada anak beranak lah. Kita ada anak. Ada anak di sini. Okey, jadi satu lagi Angah, kita semua orang ada biological clock kita tersendiri. Mana badan kita ni ada jam tidur kita, jam biologi kita tersendiri sebenarnya. Iaitu badan kita sebenarnya tak perlu pun jam alam pagi-pagi. Kalau kita dah rutinkan badan kita untuk tidur contohnya 10 malam kita bangun 5 pagi. Kita buat
rutin tersebut setiap hari, jadi badan kita akan tahu. Automatik. Dia akan tersedar sendiri tanpa ada tanpa ada jam alam yang menggerakkan kita. Ya, apabila jadi mak ni, biological clock kita terganggu sebenarnya. Ya. Betul. Dengan menyusu, anak demam macam kita bincangkan tadilah, jadi biological clock kita terganggu. Yang itu yang menyebabkan mak ni tak dapat tidur dengan berkualiti dengan baiknya lah. Betul. Lepas tu tambahan lagi, kalau macam contohnya mak kan, biasanya dia yang akan menguruskan rumah kan. Urusan-urusan rumah tangga, nak kena basuh pinggan, basuh baju, kemas beg anak, mop lantai, kutip sapu makanan yang bersepah, lap meja makan tadi. Benda tu banyak. So masa pula ialah balik kerja sekejap je. Dia akan bagi anak tidur, lepas tu barulah dia nak buat kerja tu tanpa gangguan. So bila dia tidur lambat, Angah ada sebenarnya kawan yang macam ni yang memang dia waktu awal tu dia struggle untuk managekan benda tu. Kiranya akhirnya dia impact pada dia. Tak cukup tidur, penat kan. Dan bekerja sebagai seorang doktor. Doktor kita dah faham dah betapa penatnya kerja dia orang. Dengan di rumah lagi dan memang dia tak cukup rehat. Kita rasa macam kesian sangat tau kesian sangat. Bukanlah nak kata kita ni okey sangat, tak. Kita pun sama-sama juga macam tu, tak cukup juga tidur. Tapi kita rasa itulah kalau itu yang kita nak, satu komuniti mak yang saling mengangkat mak. Bukannya macam alah kenapa pula kita tak nak yang macam tu. Betul. Kalau boleh, kalau mak ada, kita nampak ada seorang mak yang ada masalah ke, kita offerkan any help yang kita mampu nak buat. Bukannya kenapalah, biar je lah. Jangan menidakkan apa yang dia rasa. Apa yang dia rasa tu real. Memenatkan, menyakitkan, meletihkan. Meletihkan. So bila dia tak dapat tidur yang berkualiti, yang memang tak cukup tidur dia, efek lah pada kesejahteraan dia sendiri. Ada mak-mak dia mengalami perasaan risau perasaan risau tengok rumah bersepah, perasaan risau tengok pinggan mangkuk tak bercuci, perasaan risau bila tengok lantai melekit, perasaan risau tengok gunung kinakain dia yang makin membusuk meninggi tu. Bukan gunung Kinabalu dah, gunung kinakain lah kan. Yang membusuk meninggi tu. Jadi kadang-kadang disebabkan risau yang melampau menyebabkan dia tak dapat nak tidur dengan baik. Betul. Dia tak dapat nak tidur dengan baik. Jadi dia terpaksa settlekan perkara tersebut. Tidur pula pukul 2 hingga pukul 3 pagi. Terpaksa ayam baju dan sebagainya. Betul. Jadi kerisauan yang agak mengganggu hidup dia tu akan mengganggu tidur. Betul. Angah ada nak cerita sikit hari tu. Yelah, Angah ada kes yang bukanlah kes, ialah satu husband Angah masuk CCU. Okey. Pada waktu tu memang tak dinafikan lah. Angah sendiri pun tak cukup tidur juga sebenarnya. Sebab sudden. Kejadian yang tiba-tiba yang kita tak sangka boleh berlaku, tiba-tiba jadi macam ni. Tak tahu nak kata adakah dia anxiety, tak tahu dah. Tapi memang kita susah nak tidur malam. Kita akan melayang fikiran kita, apa yang kita boleh buat, apa akan jadi selepas ni. So bila dalam situasi tu, yes, memang tidur kita memang akan terganggu. Dan bila tidur kita terganggu, kita punya fungsi kita pun, kefungsian kita sebagai seorang manusia ni pun, sebagai seorang mak, sebagai seorang anak, sebagai seorang isteri, apa benda semua tu akan terganggu. Akan terganggu. Macam contoh hari tu Angah sangat macam sebab penat. Yelah kita penat tak cukup tidur dengan keadaan yang macam menekan. Yelah kita pressure, kita tak tahu apa yang akan berlaku kan. Anak ni Angah rasa Angah banyak lepaskan kepada acu, kepada mak, yang keluarga yang datang membantu. Angah bersyukur Angah ada keluarga yang sangat membantu. Support system yang Angah ada. Alhamdulillah Angah ada yang tu. So alhamdulillah bahagian tu. Tapi bukan semua orang ada bukan semua orang ada. Dan Angah hanya berlaku pada tempoh yang sekejap sahaja. Pada waktu tu berapa hari je lah kiranya kan. Itu pun dah mengganggu kefungsian hidup. Tapi kalau orang yang prolong ada prolong anxiety, ada isu yang tak berkesudahan tanpa support daripada keluarga, benda tu sakit sakit. Dia boleh lead kepada penyakit yang lain pula. Betul. Bila tidur tak berkualiti, kualiti yang lain pun terjejas. Betul. Kualiti lain pun terjejas.
kualiti tidur, kualiti bersama keluarga, bersama anak, kualiti di tempat kerja, semua akan terganggu Macam chargeful lah kita. Ya. Bila bateri kita dah habis, Ya. apa yang kita boleh expect? Phone tu walau sehebat mana pun dia, macam-macam dia boleh buat sebenarnya kan. Macam-macam kita boleh buat dengan phone kita. Tapi bila tak ada bateri, sama juga. Sama je. Tak guna jugalah jadinya. Betul, mahal lah sedang mana harga. Mahal lah sedang mana pun. Tapi bila tak ada bateri, macam kita lah. Mak sehebat mana pun kita, sesuperwoman mana pun kita, kalau tak ada bateri sama juga, tak ada fungsinya juga. So pastikan tidur cukup tu mampu recharge kita balik. Betul. Yalah, ibaratnya mak ni kalau waktu dalam kepenatan dan keletihan tu kita kata macam ibarat taman yang kering kontang. Kering kontang dah. Maknanya dah merekah dah tanah-tanah dia tu dengan turunnya air hujan, iaitu tidur yang berkualiti ni tadi dapat menyegarkan baliklah tumbuhlah jiwa kita. Betul. Sebab tidur ni memang makanan jiwa kita juga. Betul. Kita tak boleh abaikan Betul. Walau macam mana busy pun kita, sibuk pun macam mana pun kita, jagalah kualiti tidur kita. Kadang-kadang memanglah betul kain tu dah memang macam gunung kina kain dah kat rumah. Tetapi kalau dah lebih daripada had yang sepatutnya, it's okay sebenarnya untuk kita kena berlapang dada. Betul, fleksibel. Okay, it's okay untuk kita biarkan sekejap. Mungkin pagi esok kita boleh lipat balik. Okay. Dan rasa kat sini kalau contoh gunung kina kain tadi tu kan, tak ada masalah pun untuk kita minta tolong. Minta tolong. Contohnya kita ada anak yang dah besar. Contohnya kan, anak dah besar. Minta anak ambil baju masing-masing, letakkan dalam bakul masing-masing. So kuranglah gunung kina kain. Kita hanya ada bukit-bukit kina kain saja. Busuk-busuknya. Sikit-sikit. Lepas tu ataupun mungkin kita boleh contoh pasal baju ni lah kan. So asal baju ni mesin pun tak mampu mengubati. So kalau tu lagi satu, biasakan dengan hang saja ke baju kan. So lepas siap boleh gantung terus. Ataupun minta helper. Yes. Betul. Sekarang ni kita dah ada kan, orang buat servis melipat kain. Mintalah bantuan. Kalau rasa tak tertanggung sampai boleh mengganggu kualiti hidup, mintalah bantuan. Besar impact dia Okey, contohnya macam kita lah, macam Macu juga kan, ambil helper seminggu sekali. Walaupun dia datang seminggu sekali, tetapi impact dia besar. Hari tu hari yang ditunggu-tunggu. Menantikan ketibaan dia untuk menyelesaikan masalah-masalah negara dalam rumah kami kan. Yalah, sebab kita bekerja, kita cari duit dan sebagainya. Ada masa kita kena permudahkan urusan kita juga. Treat diri kita sendiri. Yes. Betul. Dia macam ni kan. Setiap masalah tu dia mesti ada penyelesaian dia. Betul. So apa yang kita boleh buat untuk memastikan kita boleh dapat tidur yang berkualiti? Kita cuba. Memang susah. Acu share lah pengalaman Acu masa budak-budak ni kecil. Maknanya memang rutin kan, selepas isyak tutup je lampu. Bergelaplah kita bersama-sama. Abahnya nak tidur ke tak nak tidur ke, tetap kena ikut peraturan yang sama lah. Maknanya dalam pukul 9.30 tu kita dah mula TV tutup. Okey, jadi kalau tak benarkan mereka dah tengok nak handset. Okey, lampu pun kita dah macam pasangkan yang suram-suram je jadi kita boleh mulakan dengan pasang surah-surah ke ataupun mula bercerita dengan mereka supaya energi mereka yang membuat-buat tadi ikut turun. Turun. Yang ni yang rasa perlukan kerjasama suami. Kena ada kerjasama. Janganlah bini je yang nak buat macam tu, tapi suami kau pergi buka pula TV, cerita perang betul. Dengan anak sekali kat depan tu. Betul. Satu lagi, macam Acu cakap, dah set jadual tu, kalau boleh kita rutinkanlah dia. Rutinkanlah dia kan. Betul. Benda ni. Dia mesti
kerjasama semua pihak. Jadi bukan kualiti mak je terjaga. Kualiti anak pun terjaga. Betul. Mak pun dekat nak tidur tu kita tak payah hidangkan kopi bersama anak-anak ke ataupun untuk mak sendiri ke dan suami ke, tak perlu minum kopi dah. Acu memang jauhkan kafein. Sebab Acu memang jenis allergik pada kafein. Minum kopi akan menyebabkan kita rasa menggeletar. Jadi betul. memang tak boleh. Tapi bagi kadang-kadang mak-mak dia suka untuk minum kopi Sebab kan. dia nak me time dia. Nak me time. Elaklah kalau boleh sebelum pukul 6 petang tu minumlah. Tapi selepas pada tu kita elakkan. Ataupun pagi esok minum. Pagi esok je. Pagi esok minum kan. Betul. Dan Dan biasanya mak ni dia ada sebab waktu lain tu busy sangat. Waktu malam tu je yang dia boleh tengok phone. So jadi macam tu juga. Dan bila tengok phone takut kita drag. Okay. Takut kita drag pula kan, main phone sampailah kepada pukul 11 malam. Kita tak tidur, pukul 12 tak tidur lagi. Sebab yelah macam-macam kita boleh tengok dekat phone ni. Time tu lah nak baca segala artikel, segala journal pasal parenting waktu tu lah. Dan dia akan drag. So hasilnya mengganggu kualiti tidur kita sendiri. Tak payahlah untuk mak-mak untuk kita jadi nurtizen pada masa malam hari tu kan. Tengok sikit-sikit sudahlah. Cukup dah tahu. Kahwin 2. Cukup. Biarlah yang lain yang bekerja keras untuk bertugas di jabatan nurtizen tu. Jadi mak-mak kita tak perlu sebab kita ada fokus yang lebih besar, lebih jauh maknanya kita fokus pada keluarga kita, anak-anak kita dululah. Dan biological clock yang macam kita cakap tadi tu jangan abaikan. Maknanya kalau boleh kita memang rutinkanlah untuk keluarga kita tadi. Bangun pukul 6 pagi, tidur pukul 10 malam dan rutinkan. Jadikan dia satu habit satu keluarga. Betul. Satu lagi kalau yang contohnya mak yang ada anxiety kan juga kan. Mungkin keadaan yang calming yang macam contohnya sebelum tidur, kalau orang putih dia suka sebelum tidur baru dia pergi masuk bathtub dia panas-panas tu baru dia tidur. Macam dulu Angah kat sana pun Angah suka macam tu sebenarnya. Sebab kita sejuk baru keluar daripada mandi panas-panas tu terus masuk. Memanglah sedap tidur. Memang sedap tidur. Lena. Tapi kita ni orang tak bagi mandi malam. Kalau orang kat sini kan. Tapi Acu baca itu mitos je sebenarnya. Mitos je sebenarnya. So satu. Ataupun kita ada rutin yang macam contohnya kita nak pergi calming, kita bukakan surah-surah ke. Betul. Surah mungkin kita nak menghafal pula, mungkin zikir je ke. Alunan muzik yang slow, yang mendamaikan, mendayu macam tu. Lepas tu set lampu yang gelap, pasangkan lampu yang yelah sebelum tak ada gelap sangat ke, ataupun kita nak ada lampu sikit ke. Yes. Lepas tu invest kepada bantal dengan tilam yang berkualiti. Angah rasa benda ni agak penting. Mempengaruhi. Yes. Kalau macam contohnya lagi-lagi mak yang menyusu kan, dia sentiasa badan dia sakit. So kalau contoh kita tidur pada tilam yang kurang berkualiti, tak habis-habis sakit badan kita tu. So at least dengan tilam yang berkualiti, bergantunglah pada macam mana kualiti yang kita cari. Okay. Mungkin boleh mengurangkan sakit badan kita. Nak sengit ke, tak adalah bangun-bangun pagi tu ya Allah. Rasa dah bangun tidur dah, patutnya tak sakit dah badan tapi macam makin sakit badan. Kita tak nak macam tu. Rasa tidur lama dah. Tidur lama dah tapi tak jadi bantal kan, dengan bantal masih lesu lagi. Lesu. So kita boleh invest yang tu. Satu lagi cara yang boleh mak-mak boleh buat iaitu exercise. Exercise ni tak perlulah mak-mak daftar di gym yang mahal-mahal yang perlukan membership beribu-ribu setahun. Kadang-kadang kita berkebun, kita bercucuk tanam, di keliling rumah pun boleh sebenarnya dikira sebagai satu bentuk exercise. Itu pun salah satu self-care juga sebenarnya. Gardening macam ni kan, going to grounding, main tanah macam ni, duduk kena matahari sikit. Betul. So bila ada matahari sikit, vitamin D pun banyak, so mudahlah kita nak tidur pada waktu malam. Dan dia sebenarnya jadi juga satu aktiviti yang sangat bermakna untuk keluarga. Betul. Quality time untuk keluarga pula. Quality time. Ajak anak-anak sekali untuk kita bercucuk tanam, berkebun, mencangkul, bagi ke umur lah. Sesuai ke umur lah dengan anak. Dan selain daripada mengeratkan kekeluargaan, menjimatkan poket. Sebabnya sayur-sayur tersebut sebenarnya
bagus, dapat menampung sebenarnya. Betul. Acu pernah dulu kan buat Ya, kan. betul. Tak perlulah kita nak beli sayur di kedai sebab kita bukan nak pakai banyak sangat pun. Betul. Macam Ha. Angah ada pokok apa daun kesum banyak Kesum. sangat kan. Ha. Banyak sangat memang bagi kat jiran lah. Ya. Kita nak pakai berapa banyak sangat banyak kalau sangat. masak pun kan. Ya. Tapi ada serumpun tu bolehlah bagi kat orang lain juga. Gitu. Jadi maknanya dengan exercise, dengan cara berkebun ke, dia bukan sahaja sihat untuk kita yang membolehkan kita tidur malam, malah sebenarnya mengeratkan silaturahim antara keluarga lah, bonding time dengan anak-anak, dengan suami dan juga jiran tetangga. Betul Cu. Okey Cu, apa? Angah rasa kita sampai sini sahajalah rasanya untuk tidur ni. Yelah kita orang pun buat waktu malam. Kita orang pun nak tidur nak tidur dah ni. Nak tidur juga nanti. Dah dekat pukul 9 dah. Tak boleh dah. Gitu. Betul. So insyaAllah nanti kita akan episod yang seterusnya. InsyaAllah. Dan kami ada juga sekali lagi sesiapa yang nakkan planner. Yes, planner dengan juga self-care journal kita orang boleh drop komen sahaja. So nanti kita orang akan share in the form of PDF. Free of charge. Yes. Dan untuk mengetahuan semua juga, kita orang pun akan insyaAllah akan melancarkan sebuah buku. Ya, betul. Tapi kita tak nak review sekarang lagi lah. Nanti dululah. So kalau ada yang nak tahu ke apa-apa ke, sentiasa ikuti kami dekat Instagram dengan juga TikTok. So nanti kami akan update di situ. Kalau balik kerja tu mak boleh buka Spotify. Buka Spotify. Boleh dengar sambil-sambil tengah drive tu kan. So yes, kita bersama-sama membuatkan satu community. Gitu. Community yang empower mak-mak, community yang boleh menyokong di antara satu sama lain. InsyaAllah. Tapi dalam konteks mak lah, ayah tak ada lagi lah, bagi orang lain lah buat. Biar orang lain buat. Kita orang buat yang ni je lah dulu. So sampai sini saja kita ini. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.